masuk waktu solat lah. Tapi seronoklah baca buku ni. Nantilah solat tu. Ish. Patutkah kita macam tu kawan-kawan? Melengahkan solat dan lalai dengan urusan dunia? Memanglah tak patut kan? Kita seharusnya melakukan solat di awal waktu. Kawan-kawan tahu tak akibat melengahkan solat? Sekiranya kita melengahkan solat hingga akhir waktu, kita boleh dianggap berdosa besar. Firman Allah SWT dalam ayat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Maka kecelakaan besar bagi mereka yang lalai dalam melakukan solatnya. Kawan-kawan tahu tak? Solat diumpamakan seperti pertandingan kita dengan Allah SWT. Sekiranya kita mengingkari suruhannya ataupun mempelekehkan orang yang melakukan suruhan itu, kita boleh dianggap kafir. Kawan-kawan mahu dianggap kafir? Mestilah tidak kan? Apa itu azab sekiranya meninggalkan solat? Mari saya ceritakan. Allah SWT menyempitkan kubur kita dan melagakan tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri kita, dan dibukalah salah satu pintu neraka bagi kita. Seterusnya, Allah SWT mewakilkan satu malaikat untuk menyiksa kita di sehingga hari kiamat. Serta kita bertemankan seekor ular bernama Suju al-A'rub yang matanya dari neraka, panjang kukunya sepanjang hari perjalanan. Kukunya dibuat daripada besi neraka, serta suaranya seperti petir. Allahu Akbar. Sedangkan terkena benda panas sedikit pun kita terasa sakit. Ini kan pula azab di kubur. Innalillah. Kawan-kawan sekalian, solat itu sangatlah penting bagi kita umat Islam. Mari saya ceritakan. Di dalam surah Al-Hajj ayat 77, kita diberitahu bahawa maka sujudlah dan rukuklah serta beribadahlah kepada Tuhan kamu dan lakukanlah amal-amal soleh agar kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Dengan melakukan salat, kita dapat berinteraksi dengan Allah SWT. Seterusnya, memperbanyakkan pahala dan mengurangkan dosa. Kita juga dapat menjadi mukmin yang sangat amanah kerana kita tepat pada waktu. Kawan-kawan tahu, sekiranya kita melakukan solat, kecerdasan minda kita meningkat dengan baik. Kawan-kawan tak ingin nak solat ke? Terdapat satu cerita yang ingin saya ceritakan. Seorang hamba Allah pernah bertanya kepada Khalaf bin Ayyub, adakah lalat tidak mengasuh kamu ketika waktu solat? Beliau menjawab, sedangkan sampah masyarakat pun menahan dirinya ketika polis memukulnya untuk semata-mata dia menghebohkan pada hari lainnya. Ini pula aku? Mengapa pula aku harus malu kepada Tuhanku? Masya Allah, hebat kan dia ni? Di dalam surah Al-Mu'minun, kita diberitahu bahawa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Sekiranya kita khusyuk dalam salat kita dapat menjadi contoh tauladan yang baik. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Kawan-kawan sekalian, kita tidak tahu bila, di mana atau bagaimana hayat kita berakhir. Seeloknya kita beribadah kepada Allah SWT dengan penuh khusyuk dan tawakal. Sesibuk mana pun kita terhadap dunia, ingatlah untuk sentiasa beribadah kepada Allah SWT. Tanda syukur kita atas segala nikmat yang diberi. Sekiranya kita melakukan salat fardu dengan penuh khusyuk dan tawakal, kita dapat keterangan jiwa dapat kita kecapi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 338 mengatakan Allah berfirman, maka solatlah fardumu agar bahagia dunia dan akhirat. Akhir kalam, kita hendaklah
agar sentiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberi. Salah satu tanda kita bersyukur kepadanya adalah dengan melakukan ibadah salat. Hilang ibu bapa susah untuk dibayang, membuat diri terasa riba. Mengapa masih malas sembahyang? Ingatlah ajal bakal tiba. Daripada Allah kita datang, kepada Allah juga kita kembali. Maafkan saya dari hujung rambut hingga hujung kaki. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.